Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita teruskan. Itu kita dah habis gelas. Okey, next ini adalah plastik ya. Okey, so plastik filem. So kita akan mendalami mengenai plastik Okey. Okey, plastic packaging material, alright. So plastik ini dia adalah daripada sejenis organic polymer, alright, which are long change molecule obtained for addition or condensation of one or more monomers. Alright. So dia dibuat daripada satu benda. Okey, apa benda tu? Okey, selalunya daripada natural gas daripada sumber asli, alright, gas tu, okey, dan dikompreskan maka dia dapat bentuk dalam plastik. Alright. So kita panggil proses tu sebagai polymerization. Polymerization. Ni saya ringkaskan je lah Alright. So nanti kita tengok apa dia monomer dia. Monomer dia dalam single unit dia dengan polimer dia. Okey. Monomer adalah maksudnya kalau rumah tu batu-bata dia kita panggil monomer lah. Dia jadi sebiji rumah tu nama dia plastik. Itu ada polimer. Alright. Okey. Monomer asas dia bina-bina monomer dia jadilah banyak-banyak monomer jadilah polimer. So apakah contoh monomer dia nanti kita tengok. Alright. So plastic have a major packaging material. Okay. Become a major packaging material maksudnya hampir semua benda sekarang guna plastik material plastik digunakan pakai dalam pelbagai sektor sebagai bekas sebagai packaging, alright, sebagai alatan, alright. Plastic are mainly used for consumer package in form of wrap. Okay, selalunya kalau sebagai packaging sebagai pembalut. Pouches tu sarung macam bag okey. Kotak plastik ada. Okey. Bag, sebagai tubes, botol sebagai jar. Okey. Botol dengan jar pun ada dalam bentuk plastik, bukan gelas saja. Plastik pun ada. Okey, kotak. Alright. So banyaklah kegunaan plastik secara generalnya. Alright, classification. Okay, plastik ni kita boleh klasifikasikan kepada beberapa jenis. Sebenarnya ada banyak jenis ada lebih 30 jenis jenis-jenis plastik. Alright, tapi yang kita akan belajar hari ini, alright, kita ada polyethylene, singkatan dia PE. Kita ada polypropylene, singkatan dia PP. Kita ada polystyrene, PS. Kita ada polyvinyl chloride, PVC, dan kita ada polyethylene terephthalate, PET. Alright, ini adalah jenis-jenis plastik yang kita akan. Sebenarnya ada banyak jenis, tapi kita akan belajar 5 ini saja. Alright. So plastik-plastik ini dia terbahagi kepada dua, thermosetting dan thermoplastic resin. Alright, untuk thermoplastik dan thermosetting ini adalah sifat plastik. Alright. Yang ini saya bagi kerja rumah untuk anda. Alright. Sila cari maksud thermosetting dan cari maksud thermoplastik. Okey, nanti share ke dalam kelas online Okey. Alright, ini adalah jenis-jenis plastik yang ada. Okey, biasa jumpa simbol ni. Alright. Kalau pada pekakar plastik, botol air mineral dan sebagainya, kita selalu jumpa simbol ni yang ada nombor ni Itu orang ingat simbol recycle lah, tapi bukan. Ini adalah simbol jenis-jenis plastik. Alright, tapi dia membantu untuk recycle lah sebenarnya Alright. So, kalau anda nampak logo segitiga anak panah ini, okey, bernombor 1, ini adalah polyethylene terephthalate iaitu PET. Alright. Kalau simbol nombor 2 macam ni, alright, ini adalah HDPE, okey, ataupun kita panggil sebagai high density polyethylene. Alright. Kalau nombor 3 macam ni, ini adalah PVC. Korang biasa dengar PVC kan? Alright. Nama panjang dia polyvinyl chloride. Alright. Nombor 4 kita ada LDPE. Okey, yang nombor 4 adalah LDPE. Right. Low density polyethylene. Dan nombor 5 kita ada PP iaitu polypropylene. Nombor 6 kita ada PS ataupun korang panggil polystyrene. Okey. Dan nombor 7 adalah jenis-jenis yang selainnya. Selain daripada yang disebutkan, kita letak dia sebagai nombor 7. Tapi nombor 1 sampai nombor 6 ini adalah jenis plastik yang selalu diguna pakai, dijadikan packaging, dijadikan produk-produk lain. Alright. So hari ini kita akan tengok satu persatu.
Alright, tapi sebelum tu kita tengok dulu advantage dan disadvantage. Okey, secara general keseluruhan, apakah kelebihan plastik? Kelebihan plastik dia barrier to water vapor dan gas. Okey, dia kekuatan barrier dia tinggi. Okey, water vapor dan gas susah nak tembus. Okey, ringan, lightweight. Okey, good strength, kuat. Design flexibility, flexible. Okey, design kita boleh buat design dia macam-macam. Alright. Resistant to breakage, okey, tahan pecah. Okey, mesin dia high filling. Okey, maksudnya boleh diguna pada mesin berkelajuan tinggi. Dah letak pada high speed filling, letak liquid pada kelajuan tinggi pun boleh, tak ada masalah. Glossy transparent, okey, maksudnya dia lut sinar. Alright. Boleh diwarnakan, coloring is possible. Okey, high tensile strength, okay, tahan, ada kekuatan tarik dia kuat. Okey, tear strength, okey, tahan koyak. Okey, highly printability, senang untuk boleh di print, boleh di labelkan, boleh di print lah. Corak apa atas dia, boleh letak color macam-macam. High lamination label, boleh dijadikan lapisan kepada packaging lain. Okey, low cost, okey, rendah cost. Alright. Kelemahan dia adalah biodegradable. Okey, tak bagus untuk alam sekitar. Okey, tak boleh dilupuskan. Okey, letak 100 tahun dalam tanah boleh tahan 100 tahun. Okey, so tak bagus untuk alam sekitar. Alright. Okey, so yang pertama kita akan tengok polyethylene. Okey, polyethylene. Okey, tadi dalam slide tadi kita tak ada polyethylene, tapi kita ada LDPE, kita ada HDPE. So polyethylene dia boleh terpecah kepada actually 3 sebenarnya. LDPE, LLDPE dan HDPE. Apakah benda-benda ni sebenarnya? Okey. Okey, first kita nak kenali apakah itu polyethylene. Alright. So polyethylene nanti kita akan bincangkan juga dalam kelas. Saya akan tunjuk kamu video. Alright, korang saya akan tunjukkan video apakah contoh sejarah boleh jumpa polyethylene lah. So polyethylene ni boleh kata asas pada plastik-plastik lain lah. Yang pertama sekali jumpa polyethylene lah. Alright, so polyethylene ni di-convert daripada gas, okay, natural gas, okay, iaitu ethane. Pernah dengar natural gas? Ethane. Okay, kalau orang apa ni, gali minyak kan, dapat natural gas semua tu, gas ethane selalu ada daripada tanah, daripada perut bumi. Okey, gas tersebut dimampatkan pada tekanan yang tinggi. Okey, maka bila gas itu terkena tekanan yang tinggi, maka kita akan dapatlah resin, macam gambar dalam bawah ni resin lah. Kita akan dapat bentuk fizikal gas tadi dalam bentuk satu kita panggil sebagai ethylene. Okey, dalam bentuk ethylene pula, polyethylene. Okey, so polyethylene ini adalah sejenis polimer. Okey, bentuk kompleks. Bayangkan sebiji rumah ini, ataupun kita panggil rumah ni sebagai polimer. Okey, ini adalah polyethylene. Okey, polyethylene. Susah sikit nak naik ni ya. Polyethylene. Alright, batu-batu untuk buat rumah ni apa? Batu-batu untuk buat rumah ni, okay, datangnya daripada ethane. Alright, daripada ethane. Okay, bila ethane ini dikompreskan, okay, gas ethane ni, gas ethane ni dikompreskan, dimampatkan pada tekanan yang tinggi, maka kita akan dapat polimer yang bernama polyethylene. Yang inilah asal usul plastik kita kebanyakannya. Alright, so jenis-jenis polyethylene ya. Okey, macam saya sebut tadi, kita ada LDPE, iaitu low density polyethylene. Alright, yang kedua kita ada linear low density polyethylene, LLDPE. Yang ketiga kita ada high density polyethylene. Alright, tapi selalu kalau kita familiar adalah LDPE dan juga HDPE. Alright, alright. So LDPE dulu okey, apakah sifat LDPE? LDPE okey, low density polyethylene. So nak dapat low density polyethylene, macam saya cakap tadi, polyethylene ni daripada
ethylene gas kan, daripada ethane gas. Okay, so nak dapat polyethylene low density ni, dia punya resepi dia adalah tekanan pada 1000 ke 3000 atm atmospheric pressure dan suhu antara 100 ke 350 degree Celsius. So gunakan resepi ini, suhu ini dan tekanan ini, anda akan dapat low density polyethylene. Okey, hasilnya low density polyethylene ni, density dia, ketupatan yang kita dapat, yang kita katakan low tu adalah daripada 910 ke 940 kgms. Kilogram meter cube ini adalah unit untuk density lah ni. Just ingat je lah, density dia antara 910 ke 940. Okey, ini adalah LDPE. Okey, resepinya daripada bila gas ethylene ataupun gas ethane, alright, dia compress pada 1000 ke 3000 atm, okay, atmospheric pressure, okay, dan pada suhu 100 ke 350 degree Celsius. Alright, so LDPE selalunya dia lembut, okay, sifat-sifat dia lembut, alright, dia translucent, dia cahaya, dia fleksibel, okay, dan dia ada waxy feel. Maksudnya permukaan dia, kalau kita rasa, dia ada rasa macam waxy, macam lilin-lilin tu, macam permukaan lilin tu, okay. Okay, kesat dia macam pada lilin tu. Kesat ke macam melekit, macam tu lah sikit, ada sikit rasa melekit, tapi dia tak melekit pun sebenarnya, rasa je melekit. Alright, so apa lagi, dia adalah resistant to chemical. Maksudnya kalau nak buat bekas-bekas chemical, sesuai guna LDPE. Sebab apa? Sebabnya dia tak react. Dia maksudnya dia resistant to chemical, dia tak boleh terhakis, dia tak boleh react dengan chemical. So sesuai dijadikan container lah, container untuk bahan-bahan chemical. Okay, so dia juga good barrier to water vapor. So water vapor tak boleh tembus, okay, wap air tak boleh tembus, tapi dia lemah pada oksigen. Maksudnya kalau LDPE ni, oksigen senang tembus, okay. Simpan makanan boleh lemau lah, okay. Tendensi untuk dia lemau tu tinggi lah, oksigen boleh masuk lah. Okay, so dia high permeability to volatile oil. Maksudnya kalau minyak, wap minyak, okay, dia pun lemah juga dengan wap minyak, dia boleh tembus, okay. Alright, so very good heat seal, okay, bagus heat seal. Maksudnya kalau kita nak seal dia, kita nak tutup dia, okay, kita boleh panaskan saja dan dia melekat cair, okay. So dia boleh tutup dengan cara pemanasan lah, kita boleh seal dia, okay, kepit dengan seal tu, nanti dia cair, dia jadilah macam bekas-bekas kerepek yang orang beli tu, heat seal lah, senang cair. Alright, so bagus dia punya ability dia untuk seal, untuk dicair dan juga dia jadi penutup tu lah. Alright, so dia bagus juga untuk dijadikan laminated layer. Maksud dia bagus untuk dijadikan lapisan kepada packaging-packaging lain. Alright, so boleh digunakan sebagai, boleh dibuat jadi beg plastik, okay, botol, alright, jadi tube ke. Alright, so ini adalah mengenai LDPE. Okay, tak faham sila rewind balik maklumat pasal LDPE ni. Alright, so simbol dia adalah, okay, simbol segitiga nak panah macam ni bernambah 4. Ini adalah simbol LDPE. So kalau korang ada soalan masuk dalam final exam, sila lukiskan simbol LDPE, buat segitiga nak panah ni, dapat markah. Buat nombor 4, dapat markah. Tulis perkataan LDPE di bawah simbol itu, dapat markah. Untuk dapat full mark, sila tiru sebiji macam dalam gambar ni. Ada gambar, ada nombor, ada perkataan LDPE. Alright, so seterusnya, okay, ini contoh-contoh produk LDPE. Okay, okay, seterusnya. Okay, jenis kedua adalah linear low density polyethylene. Alright, so dia lebih kurang dengan LDPE tadi. Dia lebih kurang dengan LDPE tadi sebab dia ada sifat-sifat LDPE pada dia. Cuma perbezaannya adalah pada structure. Tadi saya lupa cerita pasal structure LDPE. Nanti kalau boleh dalam kelas, okay, waktu sesi kelas online nanti, sila ingatkan saya, kita cuba tengok video YouTube contoh structure LDPE dan juga LDPE dan HDPE, structure dia macam ni. Okey, jadi saya cerita je dulu. Okey, kalau LDPE structure dia structure molekul polyethylene, dia sambung. Dia ada banyak branch. Maksudnya dia banyak dahan-dahan dalam structure dia. Kita nampak structure dia macam dahan-dahan, macam branches, long branches. Okay, alright.
Tetapi kalau LLDPE, branches pada structure ni, dahan-dahan dia kurang sedikit. Dia ada juga branches tu, dahan-dahan dalam structure dia tu. Nanti kita tengok kat YouTube dalam kelas nanti. Alright. Cuma dia kurang sedikit daripada LDPE. So dia sedikit linear, sedikit kurang branch, sedikit lurus. Dia tak bengkok-bengkok macam LDPE, dia sedikit lurus tapi dia masih lagi ada branch. Okey. Tapi dia kurang daripada LDPE. So sifat dia hampir sama dengan LDPE, cuma dia sedikit kuat. Boleh kata dia sedikit kuat sebab struktur dia lebih linear daripada LDPE. So struktur dia lebih kuat sedikit. Alright. So kita panggil struktur yang kurang daripada LDPE ni sebagai LLDPE. Okay. So LLDPE ni dia lebih stiffer. Stiffer ni maksud dia lebih kuat lah, lebih tahan. Alright. Tapi kelemahan dia lebih kurang transparent. Kalau compare pada LDPE, LDPE lagi transparent, lagi lek cahaya. Kalau LLDPE ni kita nampak dia macam kelabu sikit. Kalau plastik-plastik kelabu sikit yang tak tembus cahaya sangat tu, dia jenis LLDPE lah. Okey. Tapi LLDPE walaupun dia tak transparent, tapi daripada segi kekuatan dia lebih kuat daripada LDPE. Dia macam LDPE, dia jenis-jenis plastik macam plastik bag yang apa orang panggil, yang fleksibel kan. Plastik bag biasa kita tu kan fleksibel, dia kurang kuat kan. Tapi ada setengah plastik bag kadang-kadang dia tak clear, tak tembus cahaya macam plastik bag biasa tu, tapi dia lebih kuat dan color dia pudar sikit macam bag kasut semua tu kan. Alright, so selalunya itu adalah LLDPE. So dia ada ciri-ciri LDPE, cuma dia lebih kuat sedikit. Okay, so kita panggil dia sebagai LLDPE. So dia punya tensile strength, kekuatan dia, okay, puncture, kalau kita tebuk dia ataupun kita koyakkan dia lebih bagus daripada LDPE. Alright. So, LLDPE dia punya density dia adalah 900 ke 935 kgms. Ni density dia. Okay, range density dia. Alright. So, advantage of LDPE, kelebihan LLDPE berbanding dengan LDPE tadi. Okay, ni kelebihan yang ni berbanding LDPE tadi, dia lebih chemical resistant daripada LDPE. Maksud kalau nak buat bekas chemical, LLDPE lebih bagus. Improve performance at low and high temperature. Maksud pada suhu yang rendah dan suhu yang tinggi, dia bagus. Dia punya performance dia, maksudnya kekuatan dia lebih bagus. Alright, pada suhu tinggi dan suhu rendah pun dia masih kuat. Alright. High surface glossy, lebih licin berbanding LDPE. Alright. Lebih kuat daripada LDPE. Alright. Lebih bagus heat sealing daripada LDPE. Kalau LDPE tadi dia bagus untuk sealing kan, yang ni dia lebih bagus. Alright. So kalau nak kata lebih tahan, lebih bagus daripada LDPE, yang lebih level dia lebih kuat sikit daripada LDPE ada LLDPE. Alright. Dia lebih bagus. Okey. Seterusnya jenis ketiga, ada ni contohlah LLDPE. Okay, ni bekas-bekas plastik yang kabur gini ya. Alright. Ni shrink wrap ni, biasa balut ni perasan kalau kita yang ni bukan shrink wrap yang makanan. Kalau makanan punya shrink wrap tu dia LDPE. Yang ni biasa yang untuk balut kotak. Untuk balut kotak tu yang keras sikit, yang kuat sikit tu yang ni. Alright. So ini adalah LLDPE. Dia lebih kuat daripada LDPE. Okay. So yang jenis ketiga kita ada high density polyethylene. High density polyethylene ataupun HDPE. Okay. HDPE ini dia adalah termoplastik. Ni nanti cari dia, berarti bincang kelas termoplastik ni apa tadi. Alright. So HDPE dia lebih linear. Okey, kalau berbanding dengan kalau LDPE dia banyak dahan-dahan dalam struktur dia. Alright. Ni kalau LDPE. Kalau LLDPE dia kurang sikit branch, okey. Tapi kalau kalau HDPE pula dia tak ada branch, dia struktur dia lurus. Alright.
So bila dia lurus dia lagi compact. Maksudnya dia tak ada ruang-ruang antara structure dia, rantaian polimer dia tak ada ruang, dia mampat, dia kedap sebabnya semua lurus-lurus. Ini saya lukis tak lurus lah. Kalau LDPE dia banyak dahan menyebabkan dia banyak rongga-rongga di antara structure dia, sebab dia kurang orang panggil kurang kuat lah. Kalau HDPE ni dia lebih kuat lah. Dia lebih kuat daripada LLDPE dan LDPE. Ni paling kuat lah HDPE ni ya. Okay, so dia more stiffer. Okay, lebih kuat dan lebih keras. Okay, HDPE. Alright, so density dia pun lebih tinggi lah daripada LDPE tadi, iaitu 941 hingga 965 kg meter cube. Alright, dia paling tinggi, density dia lagi tinggi, density dia lagi kuat lah. Alright, so dia punya kekuatan dia, bursting strength, tensile strength, tahan daya dia lebih kuat berbanding LDPE. Alright, chemical resistance pun lebih kuat. Ni lebih kuat daripada LDPE. Alright, moisture protection, wap air pun dia boleh halang. Okay, gas pun tak boleh tembus kat dia. Alright, heat sealing, tapi kelemahan dia kat sini. Heat sealing dia lemah. Maksudnya LDPE heat sealing dia lagi bagus. Okay, untuk tutup kita panaskan dia, kita buat sealing, kita seal dia. Kalau guna pemanas, okay, HDPE dia payah sikit, dia tak bagus. Alright, LDPE dan LDPE lebih bagus untuk sealing. Tapi daripada in term of kekuatan, kita katakan HDPE paling bagus kekuatan dia. Okay, so dia boleh jadi translucent, luxina dan sebagainya lah. Alright, so basically antara HDPE dengan LDPE, kadang-kadang kita nak ada ciri-ciri yang fleksibel macam LDPE, tapi kita nak kuat macam HDPE. Sebab tu orang selalu kadang-kadang setengah company dia ambil yang tengah-tengah, iaitu LLDPE. Alright, dia kuat, okay, tapi dia ada heat seal dan sebagainya. Alright, so sebab tu kadang-kadang packaging selalu kita ambil LLDPE lah untuk packaging makanan lah. Kalau packaging macam air botol ke apa yang tak perlu sealing tu, alright, yang tu selalu kita guna HDPE. Alright, apa-apa soalan boleh rewind dan boleh tanyakan saya dalam kelas nanti. Okay, ini logo untuk HDPE. Okay, nombor 2. Alright, so kalau LDPE nombor 4, kalau HDPE nombor 2. LLDPE nombor berapa je? LLDPE dia termasuk dalam others, nombor 7. Termasuk dalam lain-lain. Alright, sebab apa? Sebabnya memang macam tu lah. Memang LDPE tak ada nombor. Dia dikategorikan sebagai nombor 7 selain daripada yang disebutkan ni lah. Okay, LDPE nombor 4, LLDPE nombor 7, HDPE nombor 2. Alright, so habis mengenai polyethylene. Alright, seterusnya kita tengok jenis plastik yang kedua. Okay, polypropylene ataupun singkatan dia PP. So ini polypropylene, ini adalah boleh katakan, kalau katakan tadi HDPE kuat, ini lebih kuat daripada HDPE. Ini lebih kuat. Alright. Okay, so polypropylene ni dia adalah linear polymer. Okay, dia pun linear macam HDPE, tapi lebih linear, maksud lebih kuat daripada HDPE. Alright, structure dia lebih linear. Alright, so ni density dia. Alright, ni sifat-sifat dia. Dia low water vapor transmission, maksudnya air tak boleh tembus. Okay, tapi gas boleh tembus. Okay, dia kalis daripada chemical dan juga minyak. Okay, grease. Alright, dia tahan pada suhu yang tinggi. Alright, so tak mudah cair. Okay, so dia good gloss, dia licin. Okay, high clarity. Alright, so it can be used where higher temperature. So ini selalu untuk produk-produk yang untuk tahan panas lah ya. Kan pernah ada plastik yang apa ni, yang boleh jadikan sudik untuk masak semua tu. Tu guna polypropylene lah, sebab dia tahan suhu yang tinggi. Alright, okay, so tapi walaupun dia bagus, dia tahan suhu yang tinggi, itu kelebihan dia lah. Okay, kelemahan dia, okay, dia boleh brittle. Maksud dia, sebab dia keras sangat, dia boleh pecah. Dia punya sifat dia boleh pecah. Sebab dia keras, so dia boleh pecah. Itu kelemahan dia. Alright, so dalam plastik ni nak mengelakkan dia terlampau keras dan tahan pecah,
Alright, selalunya dia ada campur lah ethylene sikit. Dia ada campur dalam nak buat polipropylene ni, dia ada campur polyethylene sikit. Okay, dari campuran dua ni dia akan jadi lebih tahan sikit lah. Dia tahan pecah. Dia lebih fleksibel sikit tapi masih kuat. Alright, seterusnya ini adalah jenis kedua, polypropylene. Okay, jenis ketiga kita ada polystyrene. Biasa kalau kita sebut polystyrene mesti gambar yang ini korang selalu bayangkan kan. Ni betul, ni pun polystyrene, okey. PS, okey. Tapi benda-benda lain seperti kalau korang pernah nampak kaset, bekas CD, alright. Ini pun sebenarnya material yang sama iaitu polystyrene juga. Alright. Okey. So dia adalah polymerization of styrene. Okey, ini monomer dia styrene. Okey. Okay, so transparent, dia transparent, low barrier property, maksudnya dia tak bagus untuk sebagai untuk strength, barrier strength dia tak bagus. Maksudnya air boleh tembus, chemical boleh tembus, minyak boleh tembus. So yang ni dia barrier dia kurang. Dia tak bagus. So oksigen boleh tembus senang-senang, alright? So dia boleh injection mold, maksudnya ni acuan lah, biasalah, tak ada apa pun. Alright. So selalunya dia dijadikan wrapping untuk buah-buahan, okey, tempat bekas, tapi dia bukanlah jenis packaging yang bagus. Okey, sebab apa? Sebabnya dia satu dia senang tembus, chemical senang tembus, udara senang tembus, okey. Tapi dan sekarang ada isu juga, dikatakan kalau kena suhu yang tinggi dia boleh ada bagi kesan toksik pada makanan kita. So packaging polystyrene ni dia tak bagus. Alright, seterusnya, okey. Kita cerita sikit-sikit je. So next kita ada PVC. PVC korang pernah dengar, mesti korang bayangkan pipe. Saya tahu pipe. Ni pipe ni. Betul, pipe itu dibuat pada PVC juga. Tapi ada setengah packaging makanan pun daripada PVC juga. Okey. Makanan bekas-bekas sandwich kat library dulu korang biasa beli bekas sandwich clear tu. Itu material dia PVC. Okey. Yang bentuk macam polystyrene ni pun ada juga sebahagiannya diperbuat daripada PVC. Okey, produk plastik ni dia sebenarnya dia lebih-lebih kurang aja. Kadang-kadang benda yang dibuat polypropylene, benda buat kat polypropylene boleh buat kat polystyrene, boleh juga dibuat pada PVC. Okey. So jangan pelik, kadang-kadang logo dia berbeza. Okey. So nak kena pasti jenis dia, tengok logo. So untuk PVC logo dia bentuk segitiga, angka 3 dan juga tulisan PVC. Ini adalah logo untuk PVC. Pastikan anda lukis semua ini, kalau soalan anda tanya suruh lukis. Alright. So PVC dia berlainan dengan polystyrene tadi. Sebab apa? Dia lebih bagus untuk barrier dia. Gas barrier dan moisture barrier dia bagus. So gas dan juga moisture, wap air tak senang tembus dia. Okay, so dia bagus untuk packaging. Alright. So selalunya diguna untuk packing butter dan juga measuring. Okay. Buat botol air mineral pun ada juga PVC. Alright. Buat botol pun ada PVC. By the way, sama macam saya cakap tadi, jenis-jenis lain macam HDPE, LDPE pun ada juga jadi botol. So boleh jadi tak kisah ada botol ke, bekas makanan ke, tupperware ke, kadang-kadang ada je material plastik-plastik ini digunakan juga. Okay? Tak semestinya PVC untuk buat tupperware je. Tak semestinya polystyrene untuk buat plastik wrapping je. Okay? Kadang-kadang material yang berlainan boleh dijadikan produk yang seakan-akan sama. Alright. Okay. So kita kenal secara kasar sajalah jenis-jenis ni. Okay, ni PVC. Alright, next kita ada PET, polyethylene terephthalate. Alright, dia special sikit lah. Dia macam dia polyethylene juga, tapi yang ini dia lebih linear. Okay. So bila kata linear ni, structure dia linear, lurus, maksudnya dia pun kuat juga. Alright. So dia punya sifat-sifat adalah dia kuat, dia chemical resistant, dia lightweight, dia elasticity. Alright. Dia temperature, dia tahan suhu yang sejuk. Yang ni kelebihan dia, dia tahan suhu yang sangat sejuk iaitu negatif 60 sampailah 220. Suhu yang terlampau sejuk dan terlampau panas, PET ini dia boleh
tahan. So ini kelebihan sikit pada PET lah. Alright. Tapi kelemahan dia, dia low permeability. Maksudnya moisture dan gas boleh tembus. Boleh tembus. Lepas tu dia poor sealing. Maksudnya kalau dipanaskan, dia tak boleh cair kan. Dia tahan suhu tinggi. So dia tak boleh untuk, dia tak ada properties untuk sealing. Alright. Okay, so dia juga digunakan untuk buat air botol mineral, botol air bikarbonat. Okay. Air minuman pun banyak guna PET juga. Alright. So jangan pelik, kadang-kadang ada setengah botol guna PET, ada setengah botol guna PE, ada setengah guna LDPE, ada setengah guna HDPE, ada setengah guna PVC. So jangan pelik, benda material boleh jadi bermacam-macam. So nak kena pasti kita tengok saja simbol. Alright, so PET apa tadi simbol dia? PET simbol dia nombor 1. Okay, ni PETE. Okay, sebenarnya PET saja. PET saja, nombor 1 PET. Alright. Okay, ini adalah jenis-jenis plastik. Okay, so kalau macam mana kat kilang dia buat plastik? Okay, tadi kita dapat plastik granule tadi yang dah kompres daripada biji-bijian tadi yang biji-biji tadi pada gambar polyethylene. Kalau ada perasan tadi, lepas pada gas dia jadi biji-biji tu kan. Alright, so biji-biji itu dimasukkan ke dalam mesin ni. Okay, injection, kita panggil molding injection. Injection molding ni selalu digunakan untuk membentuk plastik produk. So macam mana cara dia buat bentuk-bentuk plastik yang kita nak jadi bekas tu, jadi bekas ni. Okay, dia letak plastik granule, tak kisah plastik tu jenis LDPE ke, jenis polystyrene ke, jenis PVC ke, ikut jenis apa dia nak letak. So dia masukkan ke resin tu, kita panggil resin lah. Biji-biji tu kita panggil resin. Resin tu dimasukkan ke bahagian hopper ni, dan dalam ni ada satu skru besar. Skru ni dia pusing. Dia pusing. Alright, so dia pusing, dia bawa plastik ni. So sepanjang dia pusing ni, dalam kawasan ini dia panas, dia cairkan. Dia cairkan plastik granule itu. So dalam ni kita dapat molten plastik yang cair dalam ni, dan disalurkan ke bahagian molding. Masuk kat sini, dia ikutlah kat molding cavity ni, ikutlah apa jenis acuan yang ada di sini, maka cairan plastik itu akan ikut bentuk acuan ni kat sini. Nak jadi tupperware ke, nak jadi botol ke, semua kat sini. So kat sini dia keluarlah produk yang kita panggil sebagai plastik botol, plastik container. Alright. So mold ini, mold ataupun nama dia acuan, okay, boleh ditukar-tukar ikut apa jenis nak, apa jenis ini buat. Ini kita panggil proses injection molding. So pembentukan plastik, okay, dia guna teknik injection molding machine. Alright. So dia guna skru yang besar tu, injection molding, dia cairkan plastik, dan satu kat sini kita nampak ada tulis heater, dia cairkan. So cairan plastik keluar ikut bentuk dekat mold ni. Okay. Acuan dia jadi apa yang acuan, apa yang dia pergi ke acuan, apa dia pergi, acuan botol dia jadi botol, acuan bekas dia jadi bekas. Acuan dia boleh jadi macam-macam. Right, itu saja nak cerita lah macam mana pembentukan produk plastik. Okay, so simple saja. Itu saja pasal jenis-jenis plastik. Okay, so dalam online kelas nanti kita akan rewind balik, kita akan discuss balik mengenai produk-produk plastik ini. Kita tengok contoh-contoh video, okay, macam mana manufacturing, actual kilang macam mana, jenis-jenis kilang, actual production of plastik. Okay, kita boleh tengok nanti. Kita bincangkan kembali dalam kelas online nanti untuk plastik. So next video lecture adalah paper dan paper box. Okay, untuk plastik nanti kita bincangkan dalam kelas online. Alright, ingatkan saya, tunjuk structure dan tunjuk video. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.